Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan the art criticism in Malaysia. Does criticism exist? So terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri sendiri dan para panel kita pada hari ini. Jadi saya Muhammad Faris Faizan bin Mujuki selaku moderator dan juga selaku panel. Dan panel kita adalah Christine Amelda, Winston Siam dan juga Nurul Aisyah. Dan seperti yang kita sedia maklum, bahawa seni telah lama wujud di Malaysia dan ianya dipercayai bermula daripada sekitar tahun lebih daripada 200 tahun dahulu. Namun kewujudan seni ini adalah hanya menjadi satu kepentingan kepada negara mulai tahun 1930-an. Melihat kepada kepentingan seni ini, tidak ada satu kajian khusus yang dilakukan terhadap kepentingan kritikan seni. Jadi, sudah sampai masanya dalam bidang kritikan ini perlu dikaji dengan lebih mendalam lagi. Jadi, tujuan utama artwork kita ini adalah untuk kritikan seni wujud di Malaysia. Sejauh manakah perkembangan kritikan seni ini berlaku di dalam Malaysia dan apakah kritikan seni dapat menyumbang ke arah kemajuan atau sebaliknya, dan bagaimanakah penerimaan artis terhadap peranan kritikan seni ini. Jadi hari ini kita ada 4 soalan yang bakal dikemukakan kepada panel bagi menjawab persoalan berkenaan. Yang pertama, apakah dan bilakah sejarah seni kritikan mula ada di Malaysia? Yang kedua, apakah tujuan dan kritikan seni terhadap seni di Malaysia? Yang ketiga, apakah pendekatan yang diambil dalam menghasilkan kritikan seni? Dan soalan yang terakhir adalah apakah keburukan atau kekurangan kritikan terhadap seni di Malaysia? Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Christine untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu soalan pertama adalah apakah dan bilakah sejarah seni kritikan mula ada di Malaysia? So, silakan Christine. Okey, terima kasih Faris. Jadi, apakah dan bilakah seni kritikan bermula di Malaysia? Jadi, kritikan seni bermaksud wacana tentang sesuatu karya seni sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan berdasarkan firman pada tahun 1994. Kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur, merangkumi aspek deskripsi, analisis, interpretasi dan pertimbangan. Kritikan seni visual kerana ia mempengaruhi profesion karyawan, persepsi dan daya apresiasi khalayak, citarasa dan strategi pengumpul seni, pemilik galeri serta promotor seni. Justru itu, kritikan seni yang baik boleh dianggap sebagai suatu alat terbaik menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual secara umumnya. Baiklah, terima kasih kepada Christine. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua. Jadi soalan yang kedua adalah apakah tujuan dan kritikan seni terhadap seni di Malaysia, tujuannya. So soalan ini saya ajukan kepada Winston. Silakan Winston. Okey, baik. Tujuan kritikan dalam seni ini diaplikasikan dalam seni visual di Malaysia, antaranya dalam jadi peranan yang penting dalam pengembangan seni visual di Malaysia itu sendiri. Kritikan seni ini juga dapat membantu mereka dalam melakukan penambahbaikan dalam penghasilan karya mereka. Dalam kritikan ini, pengkritik seni berperanan dalam menyentuh persoalan-persoalan yang meliputi aspek perasaan, idea, dan perkara yang lain yang diungkapkan oleh pengkarya itu sendiri. Yang diungkapkan dalam karya, sama ada karya tersebut adalah dalam bentuk lukisan, catatan, arca, dan banyak lagi. Dan kata lain juga, pengkritik seni ini juga
berperanan dalam memperjelaskan nilai yang tersurat dan tersirat dalam sebuah karya seni. Maksudnya, pengkritik seni ini membantu dalam mengungkapkan mesej yang ingin disampaikan oleh pengkarya supaya dapat memudahkan audien memahami karya daripada pengkarya itu sendiri. Menurut Philman juga, pengkritik mempunyai dua peranan yang besar, yaitu sebagai mengulas organisasi estetik dan dalam pengolahan teknik karya. Kritikan seni juga boleh mempengaruhi profesion pengkarya itu sendiri kerana dia merupakan satu bentuk reaksi ataupun makhluk balas terhadap suatu produk seni yang dihasilkan oleh artis itu sendiri. Kritikan seni juga penting dalam pengemanan seni visual di Malaysia kerana antaranya sebab dia dapat mempengaruhi profesion karyawan, persepsi dan juga dapat menarik daya tarikan daripada audien itu sendiri. Oleh itu, kritikan seni yang baik juga boleh dianggap sebagai suatu kaedah yang terbaik dalam menentukan arah perkembangan seni pengkarya dan seni visual di Malaysia. Oleh itu, saya ingin simpulkan yang kritikan seni ini penting dalam pengembangan seni visual di Malaysia kerana dia mempengaruhi profesion karyawan, persepsi. Oleh itu, kritikan seni ini amat penting dalam jadikan sebagai suatu kaedah untuk mengembangkan lagi pengembangan seni visual di Malaysia. Okey, itu saja. Baiklah, terima kasih Winston. Dan saya dapat simpulkan di sini bahawa kritikan ini adalah satu perkara yang penting bagi audien untuk memahami lebih daripada apa yang dihasilkan oleh artis itu sendiri. So, baiklah kita akan teruskan kepada soalan yang ketiga di dalam iaitu di dalam menghasilkan sesuatu kritikan, ianya mestilah ada pendekatan yang perlu kita ambil. Jadi apakah pendekatan itu? Soalan ini diajukan kepada Nurul Aisyah. Silakan Aisyah. Okey, terima kasih kepada Faris atas soalannya. Okey, secara umumnya kritikan seni ini terbahagi kepada dua pendekatan yang asas iaitu ilmiah dan jurnalistik. Pendekatan ilmiah adalah bentuk penulisan yang terperinci lagi sistematik dan lazimnya terbit dari jurnal, majalah dan buku. Pendekatan ilmiah selalunya disokong oleh fakta serta sumber-sumber rujukan dan kajian lain yang menyokong serta memperkukuhkan sebuah hujahan. Penulisan sepertinya ini lazimnya dilakukan oleh sarjana seni, misalnya profesor, kurator muzium, penyelidik dan penulis. Manakala pendekatan jurnalistik pula berbentuk laporan, penerangan dan penulisan deskriptif yang terbit di dalam surat khabar dan majalah atau disiarkan melalui radio televisyen untuk tatapan umum. Serba sedikit strategi kritika seni amat berkait rapat dengan aspirasi seni yang terbentuk menerusi kefahaman terhadap aspek-aspek asas karya seperti hal benda, komposisi dan kandungan. Kebolehan menangani serta menghurai ketiga-tiga aspek ini akan memberi laluan kepada penghasilan kritikan yang lebih bermakna lagi berkesan. Dalam strategi pertama iaitu deskripsi, seseorang pengkritik perlu mengenal pasti ciri-ciri fizikal karya seperti pengolahan formal dan mengenal pasti imagen. Dia perlu mengumpul data-data asas dan data-data visual karya dan fakta-fakta pengkarya seperti biodata, tajuk, medium dan tarikh. Jelasnya, ia menyediakan suatu inventory akan perkara-perkara umum itu. Pada tahap analisis karya, pengkritik perlu menganalisis fakta-fakta visual, contohnya dari sudut pengolahan, komposisi, garisan, cahaya, bentuk, warna dan permukaan. Ini dihubungkan dengan persoalan, proses dan teknik serta mencari pertalian antara persoalan idea dan perasaan.
Seterusnya daripada aspek interpretasi, pengkritik perlu mengenal pasti kandungan sesebuah karya yang mengungkap sesuatu tema, makna dan fungsi. Dan akhir sekali, perlulah menambah sedikit pertimbangan dan penilaian dari segi formalisme, ekspresisme dan maupun instrumentalisme menurut Feldman 1994. Itu sahaja daripada saya. Baiklah. Saya rasa pendekatan yang kita ambil telah dikupas oleh Aisyah tentang bagaimanakah kita menilai sesuatu karya seni itu. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kritikan ini banyak membawa manfaat kepada audien kerana ia mampu mendidik audien untuk memahami karya seni. Kualiti karya seni juga akan meningkat dan boleh mempromosikan karya dan sebagainya. Itu yang kita sedia maklumlah. Jadi apa pula kelemahannya? Okey, untuk soalan yang last ini, saya akan menjawab kerana selaku moderator juga, saya juga adalah panel yang keempat. So, okey, sejak kini tidak ramai penulis dan pengkritik seni yang serius membicarakan dunia kritikan, khususnya dalam seni catatan. Kemungkinan mereka tidak yakin untuk menentukan arah tujuan sebenar peranan kritikan dalam pembangunan seni di Malaysia. Permasalahan ini mungkin timbul ialah keberkesanan tanggapan artis yang baru terhadap peranan kritikan itu sendiri. Dan tidak ada kursus yang ditawarkan di IPTA dan IPTS yang berkaitan dengan kritikan seni ini secara serius. Dan pengkritikan seni perlu jujur kepada diri sendiri. Inilah yang patut dipegang oleh pengkritik sebenarnya. Dan kejujuran itu kadang-kala menghalang membuat ekspresi bertulis dengan jujur. So, ini mungkin kerana ia khawatir akan menyinggung seniman yang sentiasa sensitif, tidak boleh ditegur dan mahu sentiasa dipuji. Seniman pula sentiasa mengaku yang karya mereka ini adalah satu hasil kejujuran dan diri mereka sendiri. Kejujuran tidak menjamin terhasilnya karya seni yang besar. Jadi saya rasa itu sahajalah keburukan yang dapat saya kongsikan. Dan untuk itu, maka berakhirlah sudah art talk kita pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panel kita di atas perkongsian mereka selama art talk ini berlangsung. Jadi saya akhiri ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.